We interrupt our program to bring you this important message. Hai guys, selamat malam, selamat datang ke episod special Podcast at Sport Tank. Hari ni sangat-sangat istimewa sebab kita ada geng Sport Tank dengan Podcast kali. Say hi lah guys, saya sedia. Hai. Ni dah lah Merdeka special tau. Semarakkan semangat sayang Malaysia anda. Mana? Ya, sayang Malaysia. Sayang Malaysia lah. Aku Semangat sayang Malaysia. betul. Pasal apa tau, mereka semua tak dapat RM50. Kalau dapat RM50 semangat semua ni. Muka-muka ni kan. Confirm je. Okay guys, hari ni sangat-sangat istimewa macam aku cakap tadi. Sebab hari ni kita orang collaborate dua-dua podcast ni. Collaborate untuk Merdeka and All You Know About Malaysia Special. Sebab kita orang rasa macam this is the right time lah for us to celebrate our Hari Malaysia / Merdeka ni lah. So tanpa buang masa, kita akan introduce our team. So aku rasa kita introduce Sport Tank dululah. Sport Tank kita ada Din. Cakap hi sikit Din. Hai, Din, kita ada Din. Fatimah adalah dia, korang berdua kan Sport Tank kan? Yes, Yap. kita adalah main for podcast Kentang. So korang bawa 2 guest untuk hari ni untuk backup korang dalam team korang. Ya. Kita ada Pak Lah. Yo, Yo, aku alah. tukang penyibuk untuk podcast kentang. Tukang menyebut dan juga adalah macam orang kata apa, macam hang adalah kumbang di sebalik bunga ni lah. Cringe tapi betul. Tak apa. Ya, Tua, ya. aku tua so aku punya Okay. reference semua tua lah. Dan last kali kita ada Zal. Hello, Zal hi dengan guys. Zal dengan Jal tak jauh Ya. Cerita dia aku macam aku ni untuk moderator untuk podcast ke nanti? Dia dekat nama kat tu. Ba- ni Jal right. So tu, panggil dia pun oh I Jal. see. So Bak kata Lo, member aku from podcast ni, dia kata kalau nama kita kalau dekat Mexico dia panggil apa? Hello? Yal. Yal. Dekat Mexico dia panggil Yal. Iyalah. Yalah. Okay. Dah itu dia. Dah cukup dah. Dah 4 member untuk Podcast dan kita teruskanlah dengan the greatest podcast dekat dalam Malaysia ni. Podcast. Tak semangat. Aku tolong. Tolong. Aku sebenarnya gemuruh ni ramai ni orang ni dah lama dah tak bersama ramai orang macam ni. Pasal apa? Pasal dia okay, tak apa kita terus tak nak kutuk-kutuk banyak-banyak nanti jadi podcast nanti. So, kita ada first member kita, Melo. Say hi Melo, say hi. What's up guys? Hai So- Melo. Hai. Dia Yes. nama je Melo tapi dia masih lagi jantan Masih yang lagi gagah kumbang. perkasa. Masih lagi kumbang, insyaAllah. Masih kumbang lagi walaupun nama bunga. Tapi InsyaAllah. saya masih Belum kumbang. pukul 12 dia masih kumbang lagi insyaAllah. Fish nama. The next one we have Non, abang Non kita. Hello. Dia member yang paling tua Dia dah tak ada kat kelab lah. Alhamdulillah dia dah balik. Halal. Sihat. Nama ataupun nama panjang dia non halal lah. Dia basically dia bila in contact dengan aku, everything that is negative becomes positive lah. Ataupun Yes. probably anything that's positive becomes negative lah. Okay, kita teruskan kepada kita terakhir. Member kita yang terakhir. Betty, kawan-kawan kita, kawan-kawan Yeah. Lo. Hai. Betty, hi Betty, hi. This is the first time meeting Betty also. How are you Betty? Yeah. Good ah? Okay ah? Doing good. And I'm Aku- not Betty Benafe according to your previous episode, yeah? Oh shit. Wait, siapa Betty Benafi macam pernah dengar? Pelakon. Lama pala, lama. Oh shit. Tak, Jangan dia- fikir Tak, Zal, lama. dia ikut usia. Tapi kalau Alah, umur kau tahun ni berapa? 22. Okay. Tak tahu Betty Benafi okay. Kalau Jap, kau dengan let me- Lo tak tahu Betty Benafi. Aku terima. Let me buka IG dia Betty Benafi. Dia Oh, macam Pak Arab sikit. Dia kalau hang pergi JB tu ada kafe dia besar tau. Benafi Cafe. Pak Arab. Itu dia. Pak Arab perempuan macam mana Pak Arab? Pak Arab tu. Bukan. Maksud aku Minah Arab. Sorry lah. Itu pun. Habibi lah, Habibi. Habibi. Oh yeah, this one. Betty Benafi. Okay. Tapi tu bukan Betty Benafi. Ini bukan Betty Yes, Benafi. I'm not Sorry, her, not even Okay. closely remotely. Sorry. I had to do it lah the other day. Sorry lah. It's okay. So okay, itulah team podcast. So kita ada Din, Fatma,
Pak La dengan Zal untuk Pod Tank, kita ada Betty, Non, Lo dan aku untuk Pod Has. Tapi dalam episod kali ni aku dengan Din tidak akan melibatkan diri sama sekali dalam kuis ni sebab kita orang ada moderator. Aku yang host dan Din akan jadi aku punya pegawai polis lah. Dia akan membantu aku untuk tangkap korang kalau korang memang menipu atau korang tak jawab soalan Boleh dalam masa yang nampak siapa ditetapkan. yang Google kat sini. Itu paling pantang lah. Kiranya kan dia macam merosakkan suasana. Walaupun Google tu berfungsi tapi dia akan merosakkan suasana. Okay, tanpa buang masa lagi. Nak terus jump to the quiz ke korang nak borak-borak pasal Merdeka dulu? Apa perasaan korang pasal Merdeka tahun ni? Apa bezanya? Ada banyak beza kan? Shit. Aku rasa banyak gila beza. Aku tak dengar bunyi bunga api tahun ni. Of course dia diam gila. Aku rasa Aku nak tak mengamuk bila orang main bunga api. Macam tengok. kau diam boleh tak? Kau diam boleh tak? Kat tempat hal ada bunga api je Zal. Kita orang baru Ada. cerita pasal bunga api tau episod yang akan datang ni. So Oh kita ya. suka bunga api lah. Aku rasa Tapi- we can go around. We can go around lah. Boleh. Untuk a short description lah. Pak La. Ya. Kita start So, Pak La dulu lah. rasa apa benda? Apa rasa bezanya Merdeka tahun ni? Wow, man, it's a big different lah untuk aku sendiri lah sebab aku tinggal kat KL. So arwah ayah aku bekas TUDM. Okay. So during National Day tu aku ingat lagi dia ada satu gambar dia tu time di TUDM lah dia marching untuk Hari Merdeka kan. So every time kita orang pergi dataran. Kalau time Merdeka dia akan suruh aku macam okay, kau nak bawa bendera ni kau kena pegang macam ni. I see. Macam Dia tu proper way jalan. lah. Ya, kau tak faham, boleh faham. pegang macam suka hati kau lah nak pegang kan. So you know came from someone yang very very patriotic kan. So macam benda tu buat teringat lah. Tapi sekarang ni bagi aku dengan masalah internal negara, benda tu yang membuatkan aku rasa macam fuck it lah, malas lah. Faham. Malas lah. Macam So tu lah. kau dulu memang rajin nak pergi dataran Merdeka and Ya, betul. Nice. Betul. Kalau aku tak pergi pun aku akan bangun pagi aku akan tengok arwah ayah aku dah siap pakai baju TDM nice. dia. Lepas tu dia tunggu kat depan tu time Merdeka dia macam tu. Even dah pencen lah. Even dia dah pencen nice dia still tu. buat benda tu. Aku macam sejuk orang dia. tua ni dia still you know. Semangat patriotik dia. Ya, Function. dia patriotic. Into scene lah. Into scene. Into Ya, scene. Itu scene lah. And kalau macam kita tengok band, kita tengok langsung dengar layan lagu dia. Kalau dia macam tu lah. Semangat patriotik dia mungkin sebab dia punya usia. So dia Ya, tahu ya. rasa pengorbanan tu macam mana kan. I know. Sebab dia pun dia lahir pun time Merdeka. I mean dia lahir before Merdeka. Like 2 or 3 months before Merdeka. So lagilah Yalah, terasa benda tu lagi dekat. lagi feel rasa lah. lah. It's Ya, close to betul. heart. Yeah. Yep. So macam tu lah. Lain lah bagi Apa? aku, lain sangat. How about Zal? Aku rasa we should ask our guests dulu because Betul. tak ada, aku rasa kita Because bagi you guys are our sebab- guests. so tu lah. No. Okay. Like, Kita dah tanya bukan. Pak La. No. Kita tanya Apa maksud aku is that macam aku, engkau dengan Non, podcast kita selalu bercakap macam Oh, Din kita dengan kasih. yes. so maknanya kita Zal, punya Pak guest La Oh, dengan guest Betty. kat sini Okay, lah. faham, Okay, faham. faham. Yes, you know. Okay, Yeah. 10 So, markah kalau untuk macam- Pak Has. Kan kita terus idol ni. Cantik. So macam Betty pula macam mana? Ngelah. What do you feel that is different? I mean, yeah. In terms of Merdeka tahun ni. Saya orang yang sangat suka tengok parade Merdeka tu. And Okay. in my previous job, saya yang kena coordinate Merdeka punya parade tu. Yes, saya sebagai Nice, wakil eh? JLC, saya lah yang kena buat tu. So Tahun last bila kali last saya tu? buat Ah. saya buat 2018, and when my father was before my father took early retirement, bapa saya adalah organizer untuk perarakan itu. Lepas ni drop nombor okay. tapi nak sebab aku nak kerja lah. My father dah retire. My father now free consultant. Okay. Yeah. So maknanya memang kemerdekaan Betty memang saya sangat dekat suka. gila. Oh. Yeah, very Okay. close lah kan. I think Yeah. Betty pun rasa because I think on 2018 kot my sister dia join this Zal lah pressure tu pasal dia tak dekat dengan mereka. group apa tu yang TMD is it?
TMD Yang mana? yang tim Merdeka Dance untuk Merdeka tu. Alamak, dah kena buka buku lah. Alamak. Tim, Alamak. I'm not too sure, tapi semasa bapak saya jadi organizer ada banyak sangat team. So dia ada team sekolah, team agensi kerajaan, team GLC, team pasukan pakaian seragam, memang ramai. Tapi my father handle, most of the time dia handle Best kan? the whole contingent. Betul. So korang tahu tak perarakan tu start dari mana sampai mana? Kedah. Kalau dekat Dataran Merdeka, tahu tak dia start dari Johor. Oh, tak. I know. December lah jalannya. Dari Brickfields kan sampai Dataran Merdeka. I rasa I tahu Betty. I rasa I tahu. Tahu juga tu. Dari Ni bukan soalan tau. Tak ada Melaka kan? Pahang, betul. Dari Melaka sampai ke Pahang kan. Kalau Itu lagu. kalau kita berarak untuk Hari Merdeka di Kuala Lumpur, di Dataran Merdeka, kita start daripada kompleks Saya Bumi yang ada flyover bawah tu. Selalu jalan tu tutup sebab peserta dah beratus tu daripada pukul 6. Daripada Post Malaysia. So from Post Malaysia all the way sampai Dataran Merdeka. Tak jauh sangat. Lebih sampai Bangunan Mara. Sampai depan sana. Jauh siut. So bila dah habis Tak jauh lah. sampai Dataran Mara. Jauh? Jauh. Kalau awak Jauh. beruniform jauh. Abang jalan kaki pergi college tau. Same. Kau ingat berjalan. Kau berkawat ke? Kau Ingat berjalan berkawat dekat ke? Bali. Kawat lain. Campur sikit. Tak jauh kan? Tak jauh. Tak jauh kan? Dislike. Jauh. Kawat lain. Kalau you faham. berjalan biasa okey. Betul. Ya. Tapi So, kalau kau Putrajaya kawat lagi berapa jauh. Oh, Putrajaya. Oh. Pernah Putrajaya sekali kat ke 2 kali Putrajaya ada from one roundabout sampai Palace of Justice tu Faham. Circle Honor. Saya lupa apa nama dia. Sampailah depan sikit sampai Dorset I think. It's a Dorset hotel tengah-tengah tu. Putrajaya lagi jauh, lagi panas. Jauh lah. Ya, Yes, Putrajaya jauh. Putrajaya panas. Okay, tanpa membuang masa we go to Zal. Okay, next. betul. Okay, Sebab kita teruskan. sebab kita dah build up. segment. Kita dah build up. Zal Bejio. Padahal nak cerita Merdeka je. Itulah. Sebab I rasa I seronok-seronok je kalau time Merdeka kan. Tapi kali ni Masuk macam seronok macam ni? macam kita macam we go to the parade, we go to like tengok bunga api. Even the malam before the Merdeka tu kan, kita orang dah start gather. And then even dekat our art school pun dulu macam kita orang sambut lah dekat rooftop tu Merdeka. Rooftop tu nice gila. Best gila. Tak, rasa macam raya kau tahu tak? Rasa macam raya. Rasa raya Tapi raya kau boleh minum tak dia? Gurau. Okay. Aku nak tambah 1 point sikit lah. Sebab semua 3 guest kita cerita pasal parade yang berlakunya hari on the Merdeka Day itself. Korang Yelah, tahu nak tak? buat apa lagi? Takkan solat Tak, maksud aku macam orang ramai prepare for parade and also bersiap-siap sikat rambut belah tepi nak tengok parade tu. Aku biasanya aku rasa daripada 10 tahun aku kerja adalah 7 tahun tu aku tengah nangis tapau barang lah sebab malam menyambut ambang kemerdekaan tu macam habis pukul 3 pagi. Lepas tu macam betul non. Terutamanya konsert tu dekat KLCC. Tu jalan tu tutup. Lepas tu aku terpaksa tunggu orang tu habis perarakan tu baru aku boleh keluarkan barang aku daripada KLCC tu. Terima kasih banyak-banyak. Tapi it's fine. Macam korang experience benda lain, aku experience benda lain. So complete lah. Betul tak? Yeah. So okay. Lalu dengan Non nak tambah apa lagi? Kau punya experience PP malam Merdeka okay lah? Aku rasa kita boleh sambung ke ni macam Damien cakap tadi. Kita boleh gerak terus ke quiz. Dia dah 10 minit menghabiskan masa dekat sini. Oh ya. Betul? Kata unlimited. No, not because of the unlimited thing. Okay guys. Sponsor backup last minute apa? Okay, we're gonna start our quiz. So harap-harap macam biasa aku dengan Din takkan jawab soalan ni. Zal, Pak Lan, Fatma akan not korang punya magic word. Betty, Lo dengan Non buat make Daddy proud lah Okay guys, go. Okay, korang nampak screen aku tak? Okay. Okay, the first question would be Nampak. berapakah populasi rakyat Malaysia sehingga hari ini? A. 3 juta, B. 3 juta, C.
C 32.6 Kentang. juta, D 16.52 juta. Jawapannya As. Kentang Ifa. lambat. Jawapan dia apa? Betty dah cakap khas belum kau habis baca soalan dah. Tak boleh sebab kita audio friendly. Kita tunggu habis soalan dulu baru kita boleh shout. Sorry Okay. Betty. Ke tadi cakap habis soalan. Tak cakap pun pasal baca jawapan. Oh, dia. Nampak? Ini orang perform like exam tau. Well Sorry, expected. Sorry Betty. Okay, lepas ni aku Saya menunggu itu soalannya habis langsung mau diberi jawapannya. Enggak. Ya. belum. Sabar. Pasal ni takkan menang hadiah apa-apa. So kita ikut moderator je. Moderator kata betul lah. Okay. Okay, we go. Jadi siapa jawab? Fatimah. Okay juga ajal ni kan. Aku takut macam Eva takut Eva salah, lepas tu macam aku buat malu je. Okay, apa pun jawapan dia C. Ya. Betul ke? Betul. Jawapan dia C 30. So Eva dapat 5.2 markah. Tak, aku ingat ini macam soalan susah. Tapi sebenarnya soalan senang Someone has been reading the world population after COVID happened lah basically. Yes, that's exactly Non. Ya Itu adalah benda yang aku nak cakap tadi, but kau dah cakap dulu. Betul. Sebab korang bersyukur tak populasi kita 32.6 juta orang je? Aku tak bersyukur sebabkan fuck nanti benda ni jadi berat lah. Aku macam malas nak cakap. Aku harap Thanos turun dan snap. Tak ada. Dia best, okay. Dia best kalau kau ada 32 juta orang. If Yang bijak. we were in a better government or we have a better, community dekat dalam Malaysia ni. Sebab tapi kebanyakannya ni belum ada lagi, anti-vax apa semua. So macam betul. InsyaAllah kita doakan yang terbaik untuk negara kita. InsyaAllah. Okay, so tadi Eva yang jawab kan? So betul Okay. So ni ada teruskan. soalan lagi ke kita nak sembang? Oh, ada soalan lagi? Ada. Ada 3 soalan. After 3 questions. Soalan okay. yang After kedua. Bukan. Okay, disclaimer aku akan baca soalan dan jawapan dia kalau ada. Baru jawab Okay, alright. Soalan kedua. Pada tahun 1990, Ramasamy Lettermanan telah memecahkan rekod dunia dengan menarik pesawat Boeing 727 menggunakan apa? A. Rantai rehe, B. Tali rapiah, C. Jari kaki, D. Rambut. Khas. 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 Itu tak boleh kena Itu khas jawapan dia. Non. D. Rambut. Betul. Tekan lah. Aku tanya dulu. Kenapa kau pilih Ini sangat yakin lah. Ini Yakin, yakin. Ini orang yakin. Jawapan dia D. Rambut. Kena faham aku paling tua kat sini. Aku paling banyak FaceTime dengan TV-TV time-time macam tu dulu. Benda-benda macam ni orang tak keluar. Memang dia tak keluar. masuk Malaysia Books of Record, and also kalau korang ingat lagi majalah 3 selalu coverage benda-benda gini. Dia ada satu gambar ikonik dia, Mamat tu dekat depan pakai rambut dia, and then dia tarik kapal terbang tu. Tak salah aku dia tarik Majalah kereta api. Dia every time iklan kau akan nampak Mamat tu duduk tarik. Kalau tak silap after that dia ada buat challenge, record juga. Dia tarik bus kot kalau tak silap. It's definitely a marvel lah back then lah. As a kid when you were looking at it. And fun fact, record tu tak pernah dikalahkan sampai hari ini. Pasal aku tak suka gila lagi zaman tu. Alright, Akar I rambut didn't know that. tercampur siul. Ada dia rambut panjang lah. Rambut panjang. Dia macam Rambut panjang. Ubah-ubah sikit. Dia tarik tu dalam Kalau dia tarik tu dalam 17 meter kot. Dia pesawat bergerak. Tahu juga. 17 meter tu panjang saya. 17 meter 40 kaki lah. Masa this is a story. Masa benda tu berlaku, bapak aku macam bitter gila tau. Masa tu. Asal? Bila dia tengok benda tu buat, alah memanglah boleh tarik. Ini ayah pun boleh tarik. Tak, sebab dia cakap kapal terbang tu tak tarik handbrake. Kalau dia tarik handbrake mesti tak geraknya. So dia cakap Mesti berat. kan? Tapi bapak-bapak kita faham dia ada punya seluruh. Yelah, lawak bapak-bapak lawak bapak. That jokes. Non mesti selalu that buat jokes that jokes. Aku punya dad jokes aku rasa daripada dulu lagi lah.
Tapi kalau bus, even though kau tarik handbrake, still berat. Kita iman kau lah. Kalau iman kau okey, insyaAllah ingat. Aku senang lah dalam hal ni lah kan. Dia seorang yang tarik benda menggunakan rambut dia. Aku just memang amazed sebab aku sendiri nak bela rambut panjang pun tak boleh. So I just leave it at that kan. Sebab-sebabnya dia tarik berat-berat tu just memang very very amazing. Tetapi kalau korang dia pakai barang tak ada. Jantan tu. Tapi memang kalau korang ingat lagi, tahun-tahun 90-an tu adalah tahun-tahun di mana orang memecahkan rekod ni adalah sesuatu benda yang bukan janggal lah. Trending lah. Kerap kerap. Betul. Untuk orang Malaysia memecahkan rekod. Kita bukan ada lagi satu soalan ke? Okay. Ini untuk soalan untuk poin ni. Info je, fun fact. Ya marah. Si aku je marah. Okay, soalan nombor 3. Macam mana nama kereta Proton Saga itu diambil? A. Scrabble, B. Buah, C. Nama tempat, D. Nama orang. 5 saat dari sekarang. Siapa? Has. Betty. Buah. Buah Saga. Salah. Jawapan dia Scrabble. Ya. Sebab ini boleh Google sekarang. So dalam tahun masa 1985 1984 Proton ada buka macam kontes lah untuk siapa yang boleh namakan kereta Saga, kereta tu kan. And then like this one guy, dia pesara tentera kot, tak sure tapi memang dia tentera lah. And then like dia cakap dia tengah main Scrabble dengan kawan-kawan dia, and then like he came up with the words Saga, which mean dia akronim lah. Sarjan Ismail Jaafar dari Pulau Pinang. Yes, Ismail Jaafar. Google after. Tak ada. Dia akronim tau. Dia akronim. S is safety, A achievement, G stand for greatness, A stand for ability. So yeah. And nice. Baru tahu kan? And like fun fact lagi, masa dia dah meninggal dah 2018 itu. Okay. And then family dia cari balik sebab dia menang that Proton Saga, and then like family dia cari balik Proton Saga tu, the exact kereta tu, macam maybe nak mengingati dia kot, something like jumpa that. Jumpa tak? Yes. Ingat dia kita potong. Dia Saga. Aku pun ingat dia kita potong lah tu. Ya. Oh shit man. All this while Okay. Cuma suara korang sekat-sekat kat saya, so saya macam lambat. Ingat Irfan nak jawab buah tu buah Saga. All this while aku memang ingat benda tu datang daripada buah Saga lah. Kan. Betul. Memang ingat tu. Yeah, because and I thought the first one yang keluar tu colour merah. So sebab merah biji Saga kan. Yeah, that's what I thought so too. Sebab ada dekat dinding sekolah kan kereta. Ya, betul. Tapi memang masa tu tadi I tanya my mum, and then dia cakap masa perasmian tu Tun Dr. Mahathir macam datang and dia like potong buah Saga, something like memang ada buah Saga ni tahu buah Saga. No, I'm not sure, tapi ada kena-mengena dengan pokok Saga tu lah masa tu. Dia buat something je. Dia buat mock up besar sikit. Kecil jatuh macam mana kau nak iris. Saga mock up besar macam tu. Okay. Aku baru tahu yang nama tu dapat daripada permainan Scrabble. So Scrabble, that's interesting. Style lah bagi aku style lah. Yeah. Nampak tak? I tak tahu apa-apa. Eva pula ingat. I tak tahu apa-apa. Eva ingat. Eva ingat. Yang nama yang diorang dapat daripada Scrabble tu Proton tu, bukan Saga. Maksudnya Proton tu yang dia macam come out secara macam diorang main Scrabble. Okay, aku dah lambat. Saga tu. Nama Saga tu. Proton tu maksud dia apa? Tak tahu. Perusahaan Otomobil Nasional. Dia adalah pemenang kita menang. 100 macam. Ini extra points lah, extra credit. Extra, okay, bagilah 5 points macam tu. Kasih. 0.5, sorry, 0.5. Janji point. Okay, kan kita dah habis 3 soalan ni, so kita dah masuk our first talk session. By the way, kan kita cakap pasal Proton Saga lah apa semua kan. Korang ada tak yang kata apa? Macam mana cakap pengalaman lah dengan kereta-kereta nasional ni? Oh, of course. Shit. Pengalaman apa? Sorry Zal, lagi sekali. Pengalaman dengan kereta-kereta nasional ni lah. Pengalaman yang luar biasa lah dengan kereta-kereta nasional ni. Ya. Siapa nak start lu?
Lo. Kau start dulu. Cerita Aku start sikit. dulu dengan kalau ada kereta nasional. Kena Proton saja ke ataupun nasional lah, tak ada hal. Dulu masa non dekat KPM dia selalu sewa kereta kancil dekat sana. Alah, tolong jangan cakap pasal konten lagi boleh tak? Aku lepas Aku punya pengalaman even sampai sekarang pun family aku memang daripada dulu lagi memang pakai kereta tempatan. Okay. So semua pengalaman hidup aku memang banyak dengan kereta-kereta tempatan lah. Okay. For instance masa dulu zaman-zaman awal-awal yalah parents bukannya banyak duit sangat, baru-baru bekerja, baru bina keluarga. Aku pun masa tu agaknya baru ada seorang dan adik aku lagi seorang bawah. So the first car yang aku ingat kita orang pakai is a kancil color silver, yang itulah kereta untuk semua benda, road trips ke apa ke, pergi kerja ke mana-mana lah, redah mana-mana pun memang itulah satu kereta dia. It started off with a manual, and then my uncle who have a similar kancil, cuma dia punya auto, dia dah nak jual benda tu, but then dia cakap macam, you know what, you buy this off from me and then you sell off your kancil manual tu lah. And then kita orang bertukar pergi ke the manual tu yang colour macam hijau, bukan hijau cair. Hijau 650 lah tu. Yang itu, and then bila dah tukar ke automatic, then we change to the silver colour. Ever since then, nombor plate yang ada dekat kancil tu sampai sekarang ada, bapa aku just tukar pergi kereta lain je. Style. Faham. Itu style. So dia macam he's a bit sentimental when it comes to benda tu. I guess it's his first car ke apa with his new family apa semua. So the nombor plate tu sampai sekarang ada. So daripada kancil tukar pergi wajah, then now dekat Wira Aerobac yang masih ada lagi sekarang dekat Johor Bahru. So banyak pengalaman bila dekat dalam kancil dulu, macam aku 4 orang adik-beradik, bila nak road trip ke apa benda, itulah juga kereta yang kita guna kan. So bila masing-masing dah lagi membesar, kereta tu lagi penuh, and then barang-barang yang kau nak bawa apa semua dengan bag dengan apa. So there's a lot of macam moments and memories yang masa tu mungkin kau rasa macam tak selesa, tapi bila kau reminisce back, macam that was what brought us closer lah. Faham. Benda-benda yang berlaku dalam kereta tu being together dan apa semua. So I guess kalau kata kereta, and then I was involved in a car accident pun dalam kereta tempatan juga. My first car accident, tapi bukan aku drive. Adakah itu Myvi? Tak pernah pakai Myvi. Tak pernah pakai Myvi lagi. That was in a Wajah. So I was dekat highway Sungai Besi tu. Me and my dad was going to KL. My dad nak hantar dia punya. So bapak aku dia juru ukur tanah. So kalau kau nampak orang pegang teropong kat tepi jalan tu apa semua, so that's what he did lah. So dia tangkap gambar mesin tu, bukan tangkap gambar. Dia ukur tanah. So benda tu kena hantar pergi servis dekat KL. So we were on our way to KL, and then hujan lebat masa tu, and then bila break tak makan, and then kita orang accident. Thankfully nothing major, tapi it was scary juga lah. Of course lah. So itu pun dalam kereta tempatan juga. Macam-macam. But out of macam Proton dengan Pro 2, kalau katanya aku suka kereta Pro 2, tapi aku suka aircon Proton. Apa beza aircon dia? Aircon kat luar, aircon dia jauh beza kat luar. Jauh beza. Proton punya aircon memang champion. Buka lah mana-mana kereta dia pun, aircon dia memang sejuk gila babi.
Tapi kalau betul. Ya, betul. Kalau Pro 2 baru lepas servis pun kompresor gone lah. Macam biasa. Memang tak masa baru kelak kedai yang sejuk. Sekarang kita beralih kepada Potang pula. Siapa nak share? So dah ada seorang. Potang ada pengalaman? I don't really have macam banyak sangat kenangan dengan kereta. Nampak macam tak banyak kenangan dengan kereta nasional. Tak ada tipu je. Adalah sebab dulu Mama Ifah dulu Mama Ifah pakai Wajah. Tapi Ifah tak ingat apa-apa pun. Ifah cuma ingat yang kereta Wajah tu besar gila. Like besar yang lapang. Faham tak? Macam bila Ifah dah besar, kereta tu jadi kecil. Dia punya back seat dia. Bawa pun sama, tak payah kereta lain. Macam bukan. Tapi memang macam kereta Wajah dia punya back seat dia besar gila, bonnet dia pun besar gila. Itu lah saya nak puji. Terima kasih Potang. Ya, betul. This is not a sponsored segment. Okay, tak. Ada satu lagi tambah sebelum kita move on ke next soalan? Satu lagi, sorry. Aku nak tambah sikit je lagi. Satu lagi juga experience yang best. Bukanlah best apa benda, but yang terpahat dekat hati aku is that ni mesti cinggir kan ni? Bukan. Cinggir. Dislike. Memori aku dengan Non. Non dulu pakai Wajah Legend. Dia punya apa tu hood kat depan tu. Color memang itu memang color patina tau. Kau tahu patina? Patina dia patina. So patina ni color dia jenis macam color yang sopak-sopak tu. Yang jenis dah macam karat. Dia ada cerita di sebaliknya lah. Dia aku ever since masuk college ke uni ke sebelum ni ke what not. Din tak pernah sewa kita kancil sing dekat Kuantan, tak pernah. Memang at the first opportunity masuk SEM 2 SEM 3 memang terus bawa kereta kan. Cuma I had the Wajah since KPM days. Cuma kereta tu dah lama, so there's this one time lepas dah grad and everything semua pakai kereta tu, and then I was involved in a bad accident. So duk hentam kereta depan, bonnet semua dah hancur and everything benda semua. So nak kena pergi tukar. Nak pergi tukar lepas tu bajet tak berapa nak cantik. So aku punya komen tu, ameng tu dia cakap aku, you mau ori ke you mau hitam punya. Betul cakap, apa beza hitam apa beza ori? Ori punya dia bukan hitam punya lah. Kalau hitam punya dia punya quality lain. Thank you Captain Obvious cakap dia. So, bila dia cakap macam tu dia tak bagi tahu in terms of quality. Dia just cakap dia lah quality tu lain sikit saja. Dia tak explain thoroughly what was going to happen, you know. Dia sama macam kau cat kereta 1,200 dengan cat kereta 2,500 macam tu. So what happened was kereta tu dah tukar ke bonnet hitam. And then it was lying in the sun for quite some time. So benda tu tak dicat. So bila dia tak cat, kereta tu warna hijau, bonnet tu warna hitam. Lama-lama bonnet tu makin karat. Oh shit. So memang at that time masa aku kerja dengan Melu tu pun memang itulah, depan tu warna coklat saja. Coklat saja. Dia kalau kereta Non tu lalu depan kedai kat taman-taman perumahan tu, tutup kedai tu. Non lalu. Dia punya kereta tu lepas dah tukar bonnet, it was so dodgy. The amount of times I was pulled over by the cops tu, dia just memang banyak lah. Memang dia datang kat tingkat buat apa sini. Ada sekali aku nak ambil Melu daripada kerja pun kan, tengah tunggu dia aku nampak dia daripada bawah traffic light Publica tu kan, dia dah aiming, dia tunjuk kereta aku, itu tu datang betul, dia pusing dia pusing sebelah, datang sebelah aku. Buat apa sini? Tunggu kawan bang. Cakap, tunggu kawan, kau buat apa tunggu kawan? Yelah dia bawa balik kerja, nak ambil dia balik rumah. Cakap, kau betul ke tunggu kawan ni? Cakap betul. Cakap ada apa-apa dalam kereta? Cakap check lah apa benda dalam kereta. Yang aku perasan dia usah bonnet aku je. Dia tengok usah bonnet aku, dia tengok aku. Usah bonnet aku, dia tengok aku. Usah bonnet aku. Asal wajah je kena. Ya tu Pak Lang macam ada experience kan. Dah lah kereta tu fuel punya gauge pun tak jalan kan.
tepuk lagi abang nak tahan kereta saya. Proton memang function lah. Wajah memang function lah. Kau dapat macam tu walaupun rupa dia macam gitu tapi sebab tu nama dia wajah. Semangat wajah. Kereta tempatan adalah kereta pertama saya juga. Okay, next soalan. Okay, soalan yang seterusnya. Kita dah masuk soalan seterusnya. Alamak, kita share sikit. Okay. Apa jawapan tu bagi? Jawapan dia Scrabble. Namakan tempat paling utara dan paling selatan di Semenanjung Malaysia. Kentang. Pala dulu. Okay. Pala, jawapan dia. Paling utara is Perlis. Tempat dia tak boleh negeri. Kau kena namakan tempat dalam negeri tu. Oh shit. Dah. Can have answer? Ada Pala dah give up ke? Okay, just jawab je. Okay. Patani, Singapore. Apa Patani? Kan kena. Kalau salah tak boleh tukar. Tak boleh. Betty pula. Betty pula. So Betty. Paling utara, if I'm not mistaken, is Bukit Kayu Hitam. Okay, paling selatan. Oh, ini senang Betty. Ini senang gila. You bukan teammate I ke? Tak boleh, Betty yang kena jawab. Betty, kita share jawapan boleh lah. Paling senang. Selatan is the most obvious. Okay, 5 saat dari sekarang. JB tuas. Yes, 3. betul JB. JB tuas. No. Korang tak bersejarah. Okay, kita buka ke potang. Okay, siapa? Tentang Zal. Tanjung Piai. Tanjung Piai. Dekat mana Tanjung Piai? Macam tengok Google lah. Mata tu. Excuses semua. Okay. Angkat tangan. Okay, Tanjung Piai dekat mana? Tanjung Piai dekat mana? Di Pontian, Johor. Okay, selatan dah betul. Utara? Utara, oh shit, I lupa nama dia. Bukan tu namanya. Bukan. Patani. Patani bukan benda. Kenapa Ini kenapa? Bukan. Padang besar. Salah. Padang besar. Okay, bagi jawapan lah. Aduh. Bagi jawapan Okay, sebabkan Zal tadi jawab soalan yang tempat paling selatan tu betul, kita bagi Zal 1. I mean potang 1 and apa jawapan dia? Banyak cerita jawapan dia ni. Tanjung Piai, Johor, Utara. I had that in mind. Gunung Perlis, Padang Besar. Padang Besar tu besar Dia nak spesifik tau. Padang Besar tu macam Gunung Padang Besar. Okay guys, jangan gaduh Okay, jangan gaduh. Okay, ada siapa-siapa nak petikaikan? Tak ada. Tapi my answer just now was based on Plus Highway. Ini saya dah buat research pasal itu hari Merdeka. Kalau korang nak tahu, diorang ada expedition yang pergi kat Gunung Perlis Wang Kelian Padang Besar ni untuk meletakkan bendera diorang dekat tempat yang paling utara dalam Semenanjung Malaysia, dengan dekat Tanjung Piai Kuantan, tempat paling selatan. Itu memang terpaling utara lah. Terpaling utara, betul. Memang point paling utara. Sumber adalah Berita Harian. Nasib baik I jawab Pontian tu betul tu. Okay, next question. Baru truly Johor Okay, next question. Question 5. Selain Myvi, namakan 4 model hatchback Pro 2 yang ikonik di negara kita. Kentang. Baru dapat Eva. Kentang dulu. Tadi Eva dulu. Abi kau tak ada dengar lah jalan. Kancil. Betty dah sebut dulu aku dah. Aku dengar tang je aku dengar tadi. Dia pendek. Ya, cuba Eva. Tak apa. Tak semestinya je betul. Kancil. Lagi? 4. Kelisa. Lagi? Kejap, what the fuck. 5 saat dari sekarang. Jangan sebut ketum. Sabar. Kancil. Sabar. Habis. Tak boleh. Dah habis. Betty dah. Wah, Betty. Nari, Kembara, Kancil, Ativa, Alza. Apa lagi? Dah 5 lah tu. Tidak. Walaupun 5 tapi tak dapat spesifikasi untuk soalan ni. Okay, buka balik untuk potang. Cepat. Back. Iconic. Pro 2 yang iconic di negara kita. Hashtag Kalisa kot. Okay, Pala. Kancil, Viva. Kancil, Viva.
Saga. Saga. Saga Proton. 5 saat dari sekarang. 4, 3, 2, 1. Habis. Tak jawab Non. Weh, korang boleh sebut. Andai termasuk dalam 4 tu aku akan kata betul lah. Korang sebut. Ni dah buka balik ke khas ke belum? Kancil. Aku rasa Non boleh untuk cakap. Untuk Puas. Non boleh jawab. Korang ni daripada Puas kena jawab. Kancil, Okay. Lisa, Kenari dengan Viva lah. Salah, satu salah. Come on guys. Satu salah. Kenari yang mana? Hashtag Potang. Kancil. Oh shit. Lisa nangis. Okay. Dua lagi. Eva. Kenari. Salah. Oh wait, can I go? Sebut je. I think lagi it's satu 4. Azia, Eva, Kenari, Kelisa. Salah. Yang mana? Mana boleh beritahu? Kentang. Dah, Potang pula. Kancil. Kancil. Lain tadi Kancil. Kelisa. Azia and Viva. Azia Viva. Kena. Alah. Siapa yang bagi jawapan dekat Potang? So maknanya Potang akan dapat point sekarang. So jawapannya adalah betul. It's Kancil, Kelisa, Viva, Azia. Holy shit. Thank you, Zan. Thank you, Zan. So Betty tu bagi jawapan dekat Sorry, Kita salah already. Ivy. Kita salah Ivy. Tak apa. Oleh kerana korang dah jawab separuh-separuh, aku bagilah markah kita separuh-separuh bagi untuk lah. korang. Boleh. Tak ada Orang masalah. bagi je. Aku Kepuk. sampai Kita lupa. orang tua ni kena Dan mengalah Azia. sikit. Tak apa kita bagi. Yang Pak Lah tadi pergi Saga Pal. Itu aku nak Saga. mengamuk. Oh tu Saga tu yang tadi. Sorry. Jangan Okay, tak okay. Aku dari tadi tau sebenarnya Malaysia. Tadi. Tapi hashtag Proton pun ada kan. Bang, tapi soalannya Bang, dua soalannya bang. Ya. Ya, jenis tak baca soalan habis. Dia nak Tak, justify. ini kalau kat sekolah dia jenis dapat kertas jawapan tu dia dah masukkan jawapan dulu baru kertas soalan sampai. Ni lah. Okay, Cikgu kat depan kan. Cikgu kat depan sila baca arahan sebelum menjalani peperiksaan. Cikgu akan baca lagi Sila sampai 60 kan. Dia sudah siul lah. Siap. Okay, Kalau dulu kan betul. jenis apa kau kena masukkan pensel, koyakkan dulu kan. Dia dah jalan dah. Dia dah jawab tu. Ada pattern dah. Semalam dia buat forex. Tu dia tengok pattern dia. Tu yang A, B kan. Siul lah. Okay, next. Soalan nombor 6. Weh, pecah perut lah sial. Di manakah letaknya tanah perkuburan haiwan peliharaan pertama di Malaysia? A. Pets in Peace Malaysia Semenyih. B. Nirvana Memorial Park Semenyih. C. Funerals Malaysia Sungai Way. D. Pet Memorial Malaysia Puchong. 5 saat dari sekarang. Kentang. Eva. Eva lagi. Eva. Dia main sebut je guys. Main jawab je. Lepas ni kalau tak dapat, Eva tak boleh sebut lagi bagi orang lain. Cepat. Next soalan. Okay, 5 saat dari sekarang. Memorial Park. B. Betul lah. Bukan Dia cakap B. Tapi Kali boleh. kena confirm. Saya confirm. Apa dia jawapannya? Apa jawapan dia? Nirvana Memorial Park. B. Tak boleh. Din sebutkan. Okay, Eva cakap. Tapi memang Eva jawab B. Okay, Memang B. dia cakap Nirvana B Memorial tadi. Park. Jawapan dia? Ya, betul. Eva B. jawab B. Nirvana Memorial Park dia sebenarnya. Betul. Weh, itu bukan Nirvana bukan kat Kobin ke? Tak, dia ada pet cemetery juga kat situ. And actually keempat-empat cemetery yang kat jawapan tadi tu memang semua ada pet cemetery. Cuma yang first one is the Nirvana apa yang tadi tu aku tak ingat nama. Esok mana ya? Membuat So benda tu wujud. kat situ diorang buat talqin ke apa? Tak buat. Buat. Dia tengok apa agama kau. Ini membuktikan saya Tapi pandai menggurau. rasanya ramai Chinese tu. I mean bukan Melayu lah. I mean and aku tengok harga untuk perkuburan tu paling mahal pun, I mean paling murah is like 4,000 something untuk tanam pet korang. Yes. Yeah. Because of darjat. Oh, I Dia see. ikut darjat. Oh. Kau ada darjat ke? Korang ada darjat ke? Tak ada darjat tak ya Zal kena kick lah pertama kalinya.
Wow. Ada darjat Okay. The Chinese believes the higher you are, your final resting place, the higher your darjat. The bigger the land, the higher you are. Okay. Tapi kalau dia cremate, kena eye level, tak boleh tinggi. Kan bila dia cremate, kalau you guys ingat, kalau tengok Ocean 8, ingat tak Ocean 8 dia minum faham. champagne depan tu kat abang dia kan. Dia nak kalau eye level lagi mahal, lagi tinggi atau lagi rendah murah. Asyik apa yang bawah tu kena cangkung nak minum. Lepas tu murah. So you punya harga pun kurang sikit lah. But nothing is cheap lah when it comes to their even burial dia services. kahwin pun still mahal. Tapi korang boleh check lah. Sekarang ada ni boleh buat dia bagi rebate 2,000 kalau siapa nak tempah dulu. Kita nak kat Nirvana buat apa? Ya. Kita belakang rumah je lah. Macam lo kata. Ikutlah hayat kematian rumah. Tapi mana yang perangai Jalkan perangai 305. lebih binatang. Perangai binatang tu boleh lah kat situ. Jalkan 305. Kata dia tengah set up konsert kat London, tiba-tiba kat sana, mana kau nak cari tanah kubur Islam? Itu yang dia terus masuk kuliah konkrit tu. Lag tu dia. Where's the other dude? He's gone already bro, he's gone. Macam tu ke. Aku kat sana macam bangla kan. Gone lah bro, gone. Jal, ni kita dah tanya 3 soalan kan? Yep. Siapa-siapa nak cerita? Sekarang kita boleh cerita balik kan? Okay, aku boleh. nak tanya korang dulu masa korang sekolah, mesti pernah mesti pernah Tak pernah. sambut benda-benda macam mereka ni kan. Macam aku personally, aku join choir. Benda ni masuk ni Malaysia punya rekod. Apa benda dipanggil? Malaysia Book of Records. Malaysia Book of Records. Choir paling ramai at one time nyanyi lagu patriotik. So kita buat masa tu masa Hari Merdeka. So there was like I can't remember how many thousands of us yang diri kat situ. So yang melibatkan beberapa sekolah primary school masa tu dekat Johor Bahru. Ini tahun bila? 2000 berapa lah? Masa tu aku dah lama sangat tu nak fikir. Dah tua dah lu. Tak ingat lah. Aku dah masa tu dah Sekolah menengah. Sekolah rendah, primary school. That's why how moderator not listening to ayo. I'm busy lah bro. I got 7 ada contestant lah bro. So masa tu sekolah rendah lah. Berapa ribu orang lah. So dekat situ lah kau memang merah mubara semangat wajah. Time tu nyanyi tak ikut key lah. Nyanyi macam nyanyi lagu sekolah lah. Unison Kerana bukan Kerana bukan macam tu ya. Bendera tu dia susun dah macam soprano, alto memang, Betul. Dia disusun macam itu, soprano, alto, benda semua macam itu. Tapi yang alto pun nyanyi soprano pun nyanyi alto. Betul. Sebab budak sekolah rendah kan. Tak faham. Jangan sembang benda ni. Yang belakang mosh pit kan. Biasa gitu lah. Lepas tu bendera yang kau kena pegang sambil kau nyanyi tu, daripada dia straight macam kena striker, dah jadi benyai, renyuk. Tak, kau kena gulung, takut hilang, tulis nama kat batang, lepas tu ada getah kat atas tu. Ni getah 2 ni aku punya. Aku tak boleh belah lah, Pak Lah cakap tadi, aku Muhammad tak boleh belah. Susun tapi semua nyanyi ni tu. Betul, lala semua nyanyi sama je. Tapi macam insentif dia tu kau nampak lah macam sebab lepas kau habis nyanyi tu, the people from the Malaysia Book of Record tu actually datang and terus bagi plug tu dekat the representative of us all lah. So dia macam terus semua terus bagi betul. It was rigged lah. So dia terus bagi and sebab bila kau nak set a record, kenapa dia boleh terus bagi? Bila kau nak set a certain record, kita kena inform dia orang dulu. Faham. You know, for a certain record. Contohnya engkau nak angkat benda yang paling berat dalam dunia. So you have to tell them, okay, I'm attempting this. So I need people from the
Guinness World Record datang and tengok benda tu. So they have to look, so diorang boleh terus cakap macam okay, benda ni dah settle, yes, korang dah pecahkan rekod ni. Macam tu. So hence why dia boleh terus declare and bagi semua dekat situ lah. Makes perfect sense lah. I think they also have to cross check some whether this record has been broken before or not pun. Yes, betul. Potang siapa ada ni? Ya. Eva masih ada. Eva ke Zal dah senyap ke? Zal lah. Weh, Sebab aku rasa macam sekolah, macam kat sekolah dulu mesti ada punya sekolah buat sambutan merdeka. Kalau aku memang tak aktif langsung in any team dekat sekolah. So sekolah mana tu ni? Sekolah rendah dulu merdeka yang paling signifikannya memang tunggu lori Milo datang. Yes. Milo. Lori Milo datang Milo dengan merdeka aku rasa memang there's a lot significant betul. Dia very significant. Aku kalau merdeka kat sekolah, betul lah. Kelas aku paling bersih lah cerita dia. Kelas aku paling meriah kan. Dia merdeka, info pasal merdeka, bawa askar kat depan tu susun kan. Betul lah. Askar mainan tu. Askar mainan kecil-kecil warna hijau kan. Lepas tu ada pula hari-hari nak ceritakan sejarah ke Bukit Kepong apa, buat pistol pakai kayu, ada celoring kat sini 3. Aku aktif dulu. Lepas tu aku sini sekarang. Tapi aku kita orang yang tukang supporters tu lah. Kita orang tak pakai, kita orang tak perform lah maknanya. Mesti Zal yang jadi Bukit Kepong, Zal yang jadi bukit tu lah. Bukan. I was like air rumput-rumput dekat situ. Ada lah. Ada di frog lah. Betul-betul. Jadi frog. Dia pokok duk bergerak kiri kanan dan menyanyi kan. Tapi betul, time hari merdeka kalau sekolah kan, mesti Keranamu Malaysia dulu kan. Lepas tu lagu negaraku. Macam non kata betul lah. Mula cili kan. Tapi kan aku gini sial. Aku sampai terbang dia tu. Tinggal pol dia. Jadi kalau macam aku I think I'm one of the youngest dalam ni aku. So paling youngest aku rasa. Yeah. So sambutan Hari Merdeka aku dapat rasa yang air Milo tu semua time aku sekolah rendah lah. Waktu aku sekolah menengah ni dia dah masuk macam alaf baru. So time kita orang dah ada macam main band tu dan main lagu Merdeka. Tapi yang tak best ni macam tiba-tiba hari kemerdekaan, sambut hari kemerdekaan, tiba-tiba ada menari K-pop macam serius lah. Adakah kita masih dijajah? Baru nak cakap. Lo dengan aku kira kita dah boleh. Betty umur berapa tahun ni? Sama macam kita Betty tak. Betty is younger than us. Ya. Betty, I'm dengan lo boleh caw lu lah. Kalau ada K-pop kat sekolah time kemerdekaan ni tak ada lah. Kita orang ada kena baca puisi adalah. Ada juga. Cumanya macam bagi aku time aku tu, aku sekarang pun ada lagi kot. Macam benda tu macam mencacatkan. Tiba-tiba ada menari K-pop. Macam apa cikgu dia tak apa. Eva terasa apa Eva? Sorry Eva. Bila kau nak integrate like different cultures in terms of celebrating macam merdeka semua ni dia pecah. Aku rasa aku pernah tengok dulu ada video. Aku dah habis sekolah lah time tu. I think the celebration was orang duk shuffle kat atas betul dia punya stage kan. Tapi tak sure itu hari guru ke hari apa kan. Pakai hoodie hitam reva belakang. Tapi dia training 3 hari kat Taman KLCC tau. Tu dapatkan diplom. Macam tu. Tengok gini. Kasut kena kasut palas, tak boleh kasut lain. Kasut palas je boleh gini. Not America palas boleh. Lain tak boleh. I nak imagine. Macam zaman kita orang dah orang kata apa, zaman kita orang ada 2-0. Zaman Pak Lam mungkin dah ada 1 kat tengah-tengah. Average age demographics pada malam ni macam mana? Pak Lam 22, engkau 31. Tu je. Itu yang saya tengok 50-50 rasanya. So mid 20s lah macam semua kan. So basically 20s. 22 to mid 20s. Macam aku 24. Jangan 24. Jal. Bukan 24 6 tahun lepas lah. Siul.
Sebab tu lah kita orang tak ada culture macam Pak Lah ada. Kita orang punya Hari Merdeka punya celebration is like straightforward lah. Datang pagi-pagi, okay beratur ikut kelas, dia bagi seorang satu buku nyanyian tu, nyanyi lah lagu ni. Ni function tu. My time pun macam tu ke still ada macam tu. Kau tak ada bendera, hari Merdeka tu kalau kau pergi sekolah tak ada bendera, kau berpeluh macam kerja buruh. Kau datang bawa rotan, mana bendera korang? Mana bendera kan? Tu kau left out kan. Dia start sedap tu bila kau tahu kau nak kena menyanyi tau. Bila kau nak menyanyi tu dia dah tak tahu siapa dia hantar kedai buku mana dah potong berapa ratus berapa ribu. Orang yang kerja dekat apa bookstore semalam tu memang dah sumpah sekarang dia kena buat tiga sekolah tau. Graduan mewarna logo kebangsaan. Pas belakang. Graduan mewarna. Aku punya experience masa dekat sekolah, aku rasa macam yang paling yang aku memang ingat sampai sekarang is yalah masa bila merdeka je, and then benda tu pula jatuh hari kau sekolah. Immediately dia orang akan buat perhimpunan, and then kau akan nyanyi lagu kebangsaan, lepas tu kau nyanyi lagu patriotik whatever lagu ni semua, lagu Sudirman, itu semua dah memang dah pastilah. So dulu dekat sekolah rendah aku, kami guru Malaysia dekat tempat kita beratur tu untuk perhimpunan tu, dia ada macam, of course dia ada platform dekat depan untuk the teacher ke siapa untuk stand on a rostrum so that dia boleh cakap to the kids apa semua kan. So bila tiba hari Merdeka tu, cikgu pilih budak-budak kelas belakang yang nakal-nakal apa benda ni semua to hold the flag tau. Jadi sebab diorang semua memang akan buat bising apa semua masa orang tengah nak cakap-cakap bagi ucapan apa semua kat depan, so they give them all bendera-bendera ni semua untuk diri dekat atas platform tu dekat belakang cikgu yang tengah bercakap, and then diorang just pegang lah bendera tu macam itu while orang semua tengah nyanyi and bercakap, and then tiba-tiba dekat atas tu kau nampak macam kecoh lah. Benda-benda macam biasa je, lepas tu kau nampak macam kecoh orang macam bergerak macam itu, and then aku terdengar one of the boys yang ada dekat atas tu cakap macam, kau kentut dia cakap macam tu lah. Kau kentut dia cakap, tak ada. So okay, one of the guys yang dia pegang ni, yang pegang bendera tu, dia dekat kelas belakang is not because dia budak jahat ataupun dia tak pandai. Sekolah aku dulu tak ada pendidikan khas, so budak ni dia macam ada sikit lembam. Faham? You know, dia ada macam disability sikit lah. Yes. So dia ada disability, tapi budak-budak sekolah tu memang jahat kan. So cakap, kau kentut kan? Lepas tu budak tu macam, tak ada, mana ada, tak ada. Cakap, tak ada, kau kentut ni baru kuat lah apa benda apa semua kan. And then cikgu apa semua dah cakap, diam, siapa yang ada kat atas ni diam. Apa semua kan, dah macam sound macam tu lah. And then yang budak-budak kat tepi ni semua dah start, sebab aku kat bawah, aku bukan kat atas kan. I'm pretty sure dekat atas tu dah start bau memang pekung gila babi. Aduh, tak boleh cerita So benda tu dah spread. Jangan riot pasal kentut tu. So semua orang dah jadi ni, sampaikan budak-budak tu just letak bendera and semua turun platform tu tau. Semua turun platform tu. Tinggal lah yang budak ni seorang-seorang kat atas tu. Dia macam, siapa kentut tunggu, siapa kentut dia pegang lah bendera tu. Tak bersalah. Aku shit. Bendera tu dia pegang. Dia pegang, orang semua dah turun apa ni semua. Lepas tu cikgu semua cakap, siapa suruh kamu semua turun? Kamu siapa suruh kamu? So ni lah, daripada it's an event, benda tu dah jadi chaos kan. Riot lah. Suruh kamu turun. Busuk cikgu, dia kentut tu kat atas tu kan, dia kentut. Dia cakap macam gitu kan. Member tergamam, kemut terus kat tengah tu. Dia terus pegang kat situ. Lepas tu budak yang dekat atas tu, terus menangis tu. Wah, dia nangis tau kat atas tu. Sambil dia pegang bendera tu, dia terus menangis tau. Wah, nangis. Lepas tu cikgu cakap, kenapa awak ni, kenapa apa semua. Tak ada cikgu, dia kentut apa semua, tak ada, saya tak nak naik atas tu. Nangis pula, siut lah Non. Lepas tu yang cikgu yang datang yang macam yalah try untuk approach and attend to him tu pun macam cakap lah, kenapa awak ada? Aku dulu boys school masa primary school. So semua lelaki lah. Kenapa awak ni gini? Lepas tu dia sambil dia nangis tu, dia pegang benda tu, lepas tu dia jerit kuat-kuat tau. Saya terberak.
Bodoh lah. Saya terberak. Lepas tu rupanya dia dah berak kat dalam seluar. Memang baik Tok cik. terberak baik. dia Fah muka jangan macam tu sangat. Di hari Merdeka tu betul-betul tanggal seluar kau. Ya betul. Jadi Itu yang tengok Pak memang Lam masuk. Pak Lam masuk dengan band Shrek lagu tanggal 31. Tanggal. so daripada budak-budak semua macam gelak-gelak sinis je gitu kat bawah kan. Macam sikit-sikit nak cover takut cikgu marah apa semua. Bila dia dah jengit macam gitu, the whole school just erupted with laughter. Macam yang babi lagi. Cikgu pun join in yang ketawa tau. So dia macam Sebab betul. But kalau kita fikir balik tu betul. But sebab lu pun ketawa sekali sebab tu dia ada but kat ujung tu. Kalau kau tak ada nak rasa dalam bersalah. situation tu, kalau kau ada dalam situation tu, as much as it is, kesian nak budak tu macam tu. But awal-awal tu semua orang ingat dia mana kentut. tahu. Yelah faham. But when he blurted out dia cakap dia terberak. So benda ni just escalated from 0 to 100. Sial macam so aku cerita pasal kemut tadi betul lah. Tak sempat nak kemut. Luckily masa tu tak ada viral lagi kan. Tak ada. Aku seronok lebih ni, dia bukan apa. Yalah aku memang turut bersimpati dengan budak yang. Aku ingat kau turut kentut. Rupanya bersimpati. Bukan. Okay. Sebab bila Melo cerita benda macam ni, dia mengingatkan aku betul kan? Kepada betapa asshole-nya budak-budak sekolah ni sebenarnya. Budak sekolah memang asshole. Dia memang asshole. Betul. Asshole. Teruk tu asshole. Lagi-lagi teruk tu. Just teruk. Ada this one time ni tak ada kena dengan Merdeka, tapi since dah cerita pasal perhimpunan and whatnot, aku just tambah satu lah. There's this 1 week in school, every week different teachers will go up and handle the perhimpunan kan. So satu minggu ni ada cikgu praktikal handle perhimpunan. Dia ni memang not a person who supposed to hold the mic in terms of speech and communication and everything semua tu, she is not composed. And besides that, dia muda, dia baru habis dia punya program kan? Dia gugup dia gugup and then dia cakap pun tak betul. So at the same time dia bila dia naik atas tu, dia bukannya orang yang predominantly very well versed in bahasa Melayu. So bila dia naik atas tu, dia naik ambil mic kan. So dia cakap kan, budak-budak kat bawah dah bising. So naik je dia terus diam. Dia cakap macam tu tau. Waktu budak-budak bila kau dekat diam, budak-budak lagi dah dia lagi bising kan, bising gelak-gelak kan. Dia sambung lagi diam. Jangan cakap. Dia cakap macam tu. Budak-budak lagi lah heboh kat belakang kan. Budak-budak atas mesti ada pengalaman ni. Last kali dia cakap apa jangan cakap, saya cakap. Mampus. Tapi betul, dia tak ada koma je. Jangan cakap. Saya cakap. Jangan cakap, saya cakap. Cakap apa? Molotov satu sekolah. Cakap apa? Dia turun menangis kat situ tau. Dia turun menangis. Next week tu dia tak ada. Aku rasa dia tukar LI tempat lain. Aku rasa. Dia tak ada dekat sekolah tu lah. Oh my god. Yang asshole tu korang lah sebenarnya. Sekali. Of course lah benda kata. Of course lah benda tu. Best bodoh. Betul. Cikgu dia satu lah. Aku rasa it's because of the attention yang kau dapat masa kau kat atas tu. So it somewhat made them nervous juga. So everything just went out of the window. Betul. This is just a short continuation lah from non punya story ni. Cikgu aku pun dulu ada salah cakap juga. So dia ni ustaz yang aku memang paling benci sekali kat sekolah tu. Ustaz je benci. Ustaz je benci. Tapi dalam masih dalam hati. Jadi tapi tu lah ustaz tu memang aku tak suka lah. So dia ni aku tak tahu apa benda tujuan dia hidup atas muka bumi ni. Mungkin untuk nak cari salah orang je tau. Aku tak tahu tujuan dia bernafas. Kan. Mungkin itu je dia punya sole purpose yang Tuhan buat dia dekat atas muka bumi ni. Mungkin untuk nak cari salah orang. Orang semua pergi berehat, pergi apa benda apa semua. Dia pergi pusing sekolah, cari macam like things to point out tu. So ada satu hari tu agaknya dia dah cari macam tu semua. So tomorrow morning tu, dulu sekolah menengah aku tu bukannya hari Isnin je kau kena berhimpun. Hari-hari kau kena ada perhimpunan. So hari tu dia naik kat atas so dia cakap lah dekat dia tu ambil mic lepas tu dia cakap, okay,
Saya nak bagi tahu ini benda yang memang saya rasa memang tak patut berlaku dekat dalam sekolah ni semua. Saya semalam berjalan. Saya pusing satu sekolah. Saya saja nak tengok. Apa benda semua dekat mana-mana ni semua. Lepas tu dia cakap, saya tengok sampah merata. Syaitan dia kata. So bila dia duduk cakap macam gitu. False lah. Yang budak-budak semua masa tu aku macam dah form 5 apa semua kan. So form 5 of course akan jadi yang paling asshole kat dalam perhimpunan tu lah kan. So I miss being asshole tu. Sebab engkau nampak dia tengah marah tau. Bila cikgu yang kau tak suka marah kat atas, and then you are in a crowd of people with your friends, engkau memang rasa nak mock dia gila babi. So bila dia dah start, kau dah nampak dia muka dia dah merah, dia dah lagi marah tu, budak-budak dah start macam gelak-gelaknya cakap-cakap benda ni semua kan. So eventually the chatter tu jadi lagi kuat sampai kan dah kacau lah apa benda yang dia tengah cakap tu. So dia pun cakap, diam, jangan cakap bila saya cakap. Diam. Lepas tu budak-budak semua macam tengah ketawa lagi kan. Lepas tu dia cakap, pemotor sampah mengata-ngata. Saya naik atas tangga tu tadi. Saya naik dekat atas. Makan kalau rehat awak patut makan dekat mana? Jawab, saya tanya. Makan patutnya dekat mana? Lepas tu orang semua macam kantin. Biasa lah. Macam tu kan, kantin. Biasa lah. Makan di kantin. Tapi saya naik tangga, saya jumpa. Sebab masa tu dia dah marah sangat. Saya lalu dekat tangga, saya nampak plastik. Krepok leko. Dia cakap krepek. So dia nak cakap krepek. Dia nak cakap krepek, dia nak cakap keropok. Tapi sebab dah marah sangat, dia gabung dua-dua. Saya nampak plastik, krepok leko. So lepas tu budak yang paling asshole sekali dekat sekolah tu, yang form 5 batch aku masa tu, terus buat macam gini. Krepok satu. Dia macam tu tau. Satu sekolah terus erupted, gelak. Diam. Memang iyalah. Korang semua diam. Saya tak halalkan lah apa benda ilmu saya ajar lah. Script standard lah, tak halal tu. Budak-budak memang dah tak kisah dah masa tu. Discard ready lah. Betul. Okay, but guys. then dia memang dia malu teruk lah hari tu. Krepok leko. Krepok leko ya. Macam order KFC dengan McD sekali. Next cute. Okay guys, okay. Lama semua kita okay sembang. Betul. Ni apa lah biarlah orang sembang. Ni lah. Okay guys. Apa ni? Tak eloknya perempuan. Zal tengok ni Zal. Is this the last set of questions ke? Bukan. Ada baru. Ini 7 to 9 baru. Okay, I soalan think nombor 7. just cut down a bit lah sebab macam Boleh kita cut down on our topic nanti. Okay, kita go through the 3 questions laju-laju je lah. Okay, soalan nombor 7. 2000 sampai 2006 Kadima Malaysia, 2007 Malaysia Gemilang, 2012 Janji Sepati, 2017 Negaraku Satu Jiwa. Question 7, apakah tema Hari Kebangsaan pada tahun 1991 dan 2021? Okay, sabar. Kentang. Okay, Eva je. Eva dulu. Orang lain boleh tak? Malaysia prihatin. Oleh. Aku tak berilmu. Weh, sumpah I tak ada idea. I have no idea. Kentang. Aja je aku tak. Okay. Kau diam terus, memang tak idea langsung. Okay lah, Eva lah bagilah. Eva, okay, habiskan. Malaysia prihatin. 1991? Ini 1991 and 1991 dan 2021. What the fuck? No, that's not it. Eva, Okay. boleh tak kau otak kau proses lepas habis soalan? Okay, sorry. Okay guys, okay, aku bagi clue. Benda ni yang kita dah lalui tapi tak tercapai. Kawasan nombor 2 ke? Siapa nak jawab? Cepat. Has. Okay, non. Aku. Non. Okay, Has. Kawasan 2020. Untuk tahun bila? 1991 lah, of course lah. 2021? Malaysia Prihatin. Wow. Eva jawab. Dapat half point lah. Half point. Okay guys, ini tak payahlah kita nak bincang pasal tema ni, sekarat lalu je.
Tiap-tiap tahun tukar pun tak ada makna lah pada kita. Okay, next. Soalan nombor 8. Relax lah. Betul tu. Wawasan 2020. Daripada 1 sampai tingkatan 5 nyanyi lagu tu. Tak capai pun. Okay. Soalan 8. Datuk Azhar Mansur telah mencipta rekod dunia dengan menjalani pelayaran solo mengelilingi dunia. Alah babi, ni dulu aku hafal sial. Teka jumlah hari yang paling dekat. Ini kita nak siapa yang dapat paling dekat dia betul lah. Okay, Din yang akan dengar korang punya soalan, korang jawapan. Okay, 5 seconds. As. Okay. Non. I would say the closest would be about 280 days. 280. Okay, next. Ada jawapan lain tak? Kita perlukan 2 daripada Has, 2 daripada Tang. Daripada Tang. Tang. Okay, Palah. Sekejap dalam setahun jangan ada Google, 365 hari. Jangan Google so, aku rasa dia berlayar takkan 2 tahun. Maybe dalam 250. Okay, next untuk Port Has, jawapan terakhir anda. Kita perlukan 2 daripada Tang, 2 daripada Has. Betty lah jawab. Betty. 125 kot. Okay, 125. Motor kan? 125 cc. Okay, Tang. Siapa yang cakap 125 cc tu? Saya. Betty. Okay, ni I entam je tau. I would say 215 hari. Betul Zala. Okay. Siapa kat pemenang dia? Kenapa dia cakap I kentam je tau? Dia macam lebih pada sending sikit. Yang paling dekat dengar. Yang paling dekat I would say Zala. Sebab berapa hari? Jawapan dia adalah 190 hari, 6 jam 57 minit dan 2 saat. So, tadi Non jawab 288 Non? 280. Paklah 250, Betty 125. Okay. Points to Port Tang. Next question. Question nombor 9. 190 hari lama sial. Tak ada sepatutnya. And dia adalah macam pelayaran terpantas tau. Tapi dia sepatutnya buat bawah 1 hari. Rekod ni pun tak ada apa, tak pernah dipecahkan lagi sampai hari ni. Tapi dia tak tercapai rekod dia. Rekod dia bawah 100 hari, tetapi kapal dia rosak. So dia terpaksa berhenti untuk betulkan selama sebulan lebih dan dia terpaksa teruskan. Itu yang jadi 190 hari. Kalau tak bawah 100 hari. Okay, next question nombor 9. Fucking hell. Bulatan Pahang merupakan salah satu bulatan tersebut di negara kita. Di manakah letaknya bulatan yang terbesar di dunia? A. Kuala Lumpur, B. Putrajaya, C. Selangor, D. Johor. Kentang. Okay, Paklah. Putrajaya B. Betul, jawapan dia Putrajaya. Persiaran Sultan Salahuddin Abdulaziz Shah. Diameter bulatan tu 3.5 km. Bersamaan 2.2 batu. Yo, besarnya. Besar. Ingat kat Sarawak. Ada ke? No. Sarawak punya roundabout besar. Ini lagi besar. Ini lagi besar. Tak nampak macam roundabout pun. Depan rumah ni. 5 km. Depan rumah Din. Depan rumah ni. Siap, tengah-tengah tu boleh letak hotel. Betul. Ada Shangri-La hotel. kan? Letak hotel. Hotel apa tu? Hotel Shangri-La. Shangri-La. Sekarang nama lain lah. Rasa sayang. Bukan. Okay. Kau main hentam. Astagfirullahalazim. Shangri-La rasa sayang Kan kena hang. Sorry, Mujur dia Putrajaya. Aku nak sebut Selangor lah tadi. Shah Alam lah tu. Shah Alam lah. Shah Alam lah. Raja Roundabout. Saja tu sebab nak confuse. Okay guys. Manakan kita punya time restriction. Okay, the next point will be 1 daripada Port Tang, 1 daripada Port Has. Tapi korang kena borak 2 minit je. Okay. Aku nak tanya kat korang lah. Dalam Malaysia ni, tempat percutian yang korang rasa yang gempak lah. Port Tang dulu. Siapa-siapa? Oh, shit. Just simple and short. Dan apa yang buatkan korang nak pergi situ? Okay. I think siapa? Ada sebab 1 Port Tang, 1 Port Has. Aku aku rasa Sabah. I've been there before and aku nak pergi lagi sebab scenery dia best gila babi. Punya laut dia, aku mandi kat laut mana aku tak ingat. Aku saja waktu bulan puasa, boleh buka puasa awal. Janganlah. Lepas tu and this one place memang best gila dekat Kundasang. Kundasang tu dia bawah dia dekat kaki Gunung Kinabalu tau. So dekat situ macam ada satu hotel and hotel dia tu sediakan
Aircon, kau tak payah buka pun aircon tu sebenarnya. Dia dah memang sebab sejuk. Okay, aku sejuk gila babi. Lepas tu yang best ni bila kau bangun pagi, time aku ambil bilik memang betul-betul menghadap menghadap Gunung Kinabalu tu. Kau bangun-bangun kau nampak scenery tu, cok best je. Tak pernah sampai, aku nak try nanti satu hari. Kena try. I think like everyone should try go to Kundasang lah. Memang kena pergi best gila. Popok Has. Untuk Puas kita panggil Betty lah, Betty. Puas. Betty pun a traveller. Betty. Banyaklah best Malaysia, I cannot pinpoint. Tapi salah satunya. The most recent you went to Jangan entam, tempat dah pergi kot. Most recent daripada Penang. Betty akan petik tempat yang aku fikir. Teluk Cempedak, Kuantang. Allah. Itu orang yang outing, bukan tempat cuti. Betty, yap. Saya rasa Perhentian. Kalau Semenanjung Perhentian. Pun tak pernah sampai. Best Dia punya pasir laut dia lain. Lain lain Air dia sangat jernih. Dia Jauh pasir laut Perhentian lagi cantik daripada Redang. Perhentian kat mana Allah, geografi Johor Aku main cakap at least saya tak jawab. At least aku tanya tau. Perhentian nampak geografi bodoh Terengganu. Tapi turun dekat Kota Baru. Kalau you naik flight turun Kota Baru. It's 1 hour from Besut. Aku tahu Danok. Okay, next. Okay, kita agree kita cut kat sini. Okay, kita share question untuk soalan nombor 10 ke 12. Okay, soalan seterusnya. Soalan 10. Berapa tinggi menara kembar Petronas pada tahun 2011 apabila ia telah diubah suai? A. 420 meter, B. 425 meter, C. 540 meter, D. 461 meter. Has. Betty, Has. Saya rasa B. Sebab saya baca dekat bawah tu. Betul lah. Selepas di renovate pun dia sama lah. 2011 sudah dia buat saya renovation. Saya rasa B. Tak boleh rasa lah, kena confirm. Kena confirm. Tahu perasa KLCC lama tak pergi. B lah kot. B ya? Confirm. 425 meter. Okay. Cantik. Aku saja taruh yang diubah suai tu, padahal kau ubah suai mana pun tetap juga tinggi 425 meter. Ubah suai interior takkan dia tambah tinggi kan. Baik pandai. Dia ubah suai sebab apa? Because of the interior je tu. Apalah kau tak tahu, kau tanya kat sisi lagi sekarang. Oh yalah, pandemik kan. Ya, dia ubah suai interior maksudnya? Ya, dia banyak dah berubah lah kat belah bawah. Dalaman. Dia tak berubah ketinggian lah maksudnya. Reno dah dalam lah. Tak mungkin lah, dia tambah satu lagi tingkat kat atas, dia potong, dia angkat, tambah lagi simen. Aku takkan bercakap apa-apa sebab nampak bodoh sekarang. Soalan 11. Okay, aku rasa soalan 11 ni dah start soalan untuk menyanyi lah. Okay. Kena tunggu aku habis dulu baru korang jawab Aku tahu korang excited nak nyanyi. Okay, soalan 11. Namakan lagu ini, penyanyi serta sambungkan lirik yang hilang. Andai ku terbuang, tak diterima. Andai aku disingkirkan. Siapa? 5 saat guys, come on. Ni buat malu siap korang. 4 lalu. Boleh aku nyanyi daripada atas? Boleh. Nak nyanyi dari atas. Tapi sebab so that aku dah faham. Tapi Din yang akan jadi judge tau. Din kata tone lagi tak betul lah. Kena nyanyi. Aku nak cari start. Jadi andai aku dibuang tak diterima. Andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan. Oh fuck. 5 saat. Cinta ini. Tak ada, tak kira. Ada orang tolong. Last kali jejaki. Tak, ada orang tolong. Ada orang tolong. Okay, terbuka kepada Pohas sekarang. Okay, Pohas. Sambungkan masker. Kena nyanyi pada andai. Sebab tadi ada orang bagi tahu jawapan, tak kira. Okay, Betty. Try je. Orang dengar aku nyanyi ni. Oh shit. Privilege. Bukan setakat dengar, dia tengok muka sekali. Okay. Andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Okay, lagi. Sampai jejaki yang tu. Yang bawa jejaki tu ke utara, selatan, timur dan barat.
Ku jejaki. Tu je yang There's one word that's missing. There's one word. Okay, Non. Nyanyi Non. Dia Google Tak, masalahnya aku pun tak ingat that one word that's missing. Siapa lagi daripada Potan? Siapa? Zal. Zal takkan tak tahu. Takkan tak tahu. Come on no. Nyanyi sikit. Okay, aku akan ulang apa yang Pak Lah nyanyi tadi. Okay. Tak, korang miss the point je kan. Nama lagu ni apa? Zal, nama lagu ni apa? Okay. Sebab soalan ni nama lagu, penyanyi dan nyanyi. Sudirman. Betul. Tajuk lagu fuck. 5 saat. 5, 4, 3, 2, 1. Gone. Pohas. Sudirman. Okay. Nama lagu. 5, 4, 3. Chowkit Road. Perjuangan ke? Perjuangan. Is it perjuangan? Okay. Aku nak nangis pasal korang tak tahu lagu ni. Tapi apakan daya. Jodoh tiada. So nama lagu aku ni. tak ingat nama lagu ni. Kejap. Okay, last aku bagi korang. Okay, kita nyanyi ramai-ramai. Okay, aku nyanyi lah. Bukan. So the whole point of this question is to name the singer and the song lah. Tapi kenapa aku nyanyi tadi? Memang kena nyanyi. Nyanyi juga. Kena nyanyi juga. Okay, aku kira soalan ni close lah. Tak ada orang jawab. Tapi aku bagi 50-50 lah korang Aku ingat diri, aku tak ingat nama lagu. Nama lagu dia adalah Warisan. Penyanyi dia Sudirman. So korang kena nyanyi part ni. Betapa je. This one word. Harusku semaikan cinta ini. Ramai. Betapa di bumi Ku melangkah ke utara selatan timur dan barat. Jadi choir nak Sedih lah. Tak tahu sekolah. Bukanlah seorang perwira. Okay, Pohas 10 markah. Pasal dia apa? Gagah menghunus senjata, is it? Ya, gagah menghunus senjata. Okay. And the last question of the night. Tadi 50-50 ya. Walaupun menjadikan. Okay, the next question. Ni soalan Google Translate. Maknanya aku telah translatekan lirik ni dalam bahasa Melayu ke bahasa Inggeris. So yang ni yang dia keluar. Korang kena teka nama lagu, penyanyi. Kalau boleh. Chowkit Road. Tanya Google Translate, apakah nama lagu ini dan penyanyi serta nyanyikan 2 rangkap dari lagu ini. If only I had a feeling it's been a long time since I've taken myself. But my forgiveness is born from the heart, overcome. Siapa? Okay, kejap. Pertanyaan. Lagu ni berkaitan dengan Merdeka lah, of course. Tak boleh bagi tahu. Dia ada dalam buku teks tingkatan 4 sejarah. Dia buku teks tingkatan 4 tapi belah malam punya. Nak kena tanya Google Translate ni. Tak boleh. Jangan Google Translate. Kau kena tanya Google Translate. Maksudnya aku yang tanya tu Google Translate. Aku yang tanya Google Translate. Aku dah cakap tadi kan. Catfishing lah this one. What is overcome in Melayu? Kenapa semua diam? Overcome Melayu dia apa? Tak boleh Google Non, tak boleh Google search ke apa mata tu. Atasi, mengatasi, overcome. Korang kena ingat tau, ini bukan pasal Merdeka saja tau. Ini all about Malaysia. Ya. Okay. Lagu Bang Face ke? Mana korang punya magic word? Cuba. Sablan tak tahu lagi je. Kita bagi dia time Din. Sebab ni lagu ni aku rasa kita go random lah. Siapa dapat dia sebut terus. Okay Zal I tengah fikir. Okay Fatma, Eva muka macam tu muka Eva dari tadi. Ini bukan lagu BTS tau. Bukan lagu BTS I tengah fikir. Korang tengah fikir. Overcome teruskan ke? Betty tengah stuck dekat overcome. Tak, korang kena jangan overthinking je. Macam tu lah. Kan Google Translate. Kau ambil degree di English, macam mana tak overthinking? Tanyalah abang Google Translate, bukan saya. Saya Google Translate je. Diri. Ni, but my forgiveness is born from the heart. Tak lah, aku rasa ni lagu raya. Okay, teka je Zan. Eva dah boleh tu Eva dah boleh lah tu. Dah boleh dengar dah, baik-baik dia keluar. Come on Eva. Tapi aku tak tahu. Come on on.
Loh, korang translate je lirik tu pergi bahasa Melayu, korang dapat lah rangkap pertama dia. No, the problem is kalau kau translate directly, you never get the lyrics lah, for sure lah. Of course, sebab kau dapat sikit butir-butir perkataan tu. Aku jika Jadi aku aku nampak punya if only tu Jika hanya aku. Jika kau fikirkan kau boleh ke? Tak. Come on, dia bukan lagu Merdeka. Boleh. Lagu Merdeka. Dia lagu pasal dia bukan lagu pasal Malaysia, dia lagu orang Malaysia. It's a local song It's a local song. Aku rasa semua orang pun pernah dengar lagu ni lah. Aku rasa. Aku nampak if only tadi aku dah jika kau bercinta. Tapi dia dah lain lah. Okay, perkataan jika tu selain daripada jika apa ada lagi dalam bahasa Melayu? Andai aku punya perasaan. Andainya. Tapi Eva, itu kalau kita ini sebab aku tanya Google Translate tau. So maknanya mungkin macam Lord Non kata dia ada apa kata? Ada kita nak translatekan banyak tu dia akan jadi kacau bilau. Kacau marba. Hang dapat atas, kau dah dapat andai. Bawah overcome tu apa dalam bahasa Melayu? Lagu apa yang ada rangkap tu? Atasi semuanya. Wait. I think she's close. Jika Okay lah, team effort. Din, kita buat team effort lah. Ini Pok Has dengan Pok Tang pun dua-dua sekali lah. Combine jawab. Sumpah. Andai dah betul. Overcome tu atasi. Betul. Korang kena cari je lagu dalam otak korang sekarang yang ada andai permulaan je, atau rangkap dia. Bawah Aku tu dengar ada lagu atasi. Nirvana. Tetapi kemaafan Ellie lahir dari jiwa, atasi lahir dari hati. Aku tak ngamuk. Eva macam dah dekat Eva sangat dekat guys. Come on, dengar apa yang Eva cakap. Okay, korang dengar. Guys. Eva tak tahu melodi dia tapi yang bawah tu Eva. Tapi kemaafan lahir dari jiwa, dari hati, atasi. Come on. Tapi kemaafan. Din, betul. Lepas atasi tu memang ada lirik lain ke dia habis kat atasi je? Dia habis kat atasi untuk rangkap yang pertama ni. Maybe boleh bagi hint tahun lagu ni? Boleh tak? Boleh tak? Okay, nanti dulu. Lelaki ke perempuan? Lelaki. Okay, lelaki rambut belah tepi. Rambut belah tepi. Lagu recent ke? Lagu lama? Lagu-lagu lama tapi orang akan tahu pasal apa. Lagu ni karaoke selalu nyanyi. Lagi satu lagu ni macam aku cakap tadi, macam Din cakap tadi, lagu ni ada dalam buku teks ketempat tapi belah malam. Belah teks awet cinggir punya. Mesti keluar lagu ni. Sekejap. Boleh bagi melody tak? Bagi the first line punya melody. Itu senang sangat. Eva dah dekat dah. Eva, kamu Eva. Dia punya translate tu dah dekat. Okay, Eva, cuma nak cari melody. Okay. Lagi sekali. Aku nak terkencing lah. Tapi kemaafan lahir dari jiwa, dari hati, atasi. Aku gila kat sini. Izinkan ku mencuri Bukan. Okay, aku bagi keluar. Boleh? Boleh. Lagu ni pasal sejarah. Pasal misteri. Wow, very helpful. Sejarah. Jika aku punya perasaan. Jika kau fikir boleh. Andai aku punya perasaan. Tweet sikit. Andai aku punya emosi. Andai aku punya hati. Okay. Sudah lama. Aku bawa diri. Okay. Dah dapat dah dia punya, orang kata tulang tu dah dapat. Atau masukkan yang bawah tu. Sejak aku bawa diri. Okay, then masuk yang bawah tu yang tadi Eva jawab tu. Come on guys. Aku yakin aku tak pernah dengar lagu ni. Lahir dari hati. Tak, dia asshole-nya sebab overcome ni tau. Aku tengok overcome ni aku ingat crit je. Okay, aku bagi tahulah overcome ni apa. Mengatasi. Tu je. Betul Eva cakap tadi. Eva dah dapat dah. Non dah dapat 2 bait pertama, 2 bait yang ke atas 2 tu. Eva dah dapat 2 bait terakhir. Pusing je words tu. Dah dapat nama lagu tu. Dah boleh nyanyi. Maafkan lahir dari hati. Okay, betul.
Okay, aku bagi melody lah. Macam dah lama sangat je. Okay. Melody. Cepat, melody. Aku pun tak kerti sangat melodinya. Andai ku punya rasa hati, telah lama ku bawa diri. Lagu apa dan penyanyi dia siapa? Sejarah mungkin berulang. Spoon, is it? Aduh. Sikit. Sejarah mungkin berulang. Yelah, aduh, sialah. Cuba bagi melodi tu lagi sekali tapi kau du jangan kau. Tak boleh dah bagi tahu. Sejarah mungkin berulang. Spin. Bukan. Ni Sejarah yang mungkin ada. berulang. Bukan. Exist. Bukan. Sejarah mungkin. Sekejap. Exist. Bukan. Bukan exist. Dia masuk Gegar Baganza kan? Terus aku. Ya. Ya ke? Tak ingat. Ada. Saya tak tahu. Harap maaf. Okay, angkat tangan. Vokalis dia sekarang botak Aduh lah. Vokalis sekarang botak. Crystal tu ke? That Crystal guy ke? Okay lah, kalau since korang I don't know. lama sangat, jawapan dia adalah Who is botak? New Boys. Sejarah mungkin berulang. Bodoh lah tu. New Boys dah betul lah. Cik Spin tadi. Aduh. Acik spin otak Acik. Aku tak pernah dengar lagu ni. Sama. Tak pernah Tak pernah dengar. Tak pernah karaoke pun lagu ni. Penat lah nak. Aku tak pernah karaoke pun tapi aku pernah dengar. Kau tahu lagu ni Falan? Macam mana lagu di dalam buku sejarah? Bukan. Tak ada pun. Ni all about Malaysia je. Nak Lagi penutup kan? satu lah. Kita penutup yang kita kasih je. So Pak La dah hampir betul tadi lah. So kita bagi sikit 80-20 markah dekat Potang. Okay guys, andai ku turut rasa hati, telah jauh ku bawa diri, tapi kemaafan lahir dari hati. Nyanyilah apa benda baca. Andai ku turut rasa hati, telah jauh ku bawa diri, tapi kemaafan yang lahir dari hati mengatasi. Okay dah. Yang aku tahu sejarah mungkin berulang. Yang aku tahu part tu je. Sejarah mungkin berulang. Tapi itulah. Lah dia pasal sejarah. Aku main part jugalah. Okay guys. New Boys, Acik Spin. Acik Spin. Kenapa Acik Spin? Sebab tadi aku dah cakap Spin. Kalau aku dah cakap Spin dengan New Boys tu sama zaman. Tapi dah terlambat lah. Okay, silakan WhatsApp aku markah. Nak tengok siapa yang kata apa memenangi lah di pertandingan ni. So by the way, ada siapa-siapa yang nak menutup kita punya last point yang korang nak borak untuk for probably that short 5 minutes ni, apa-apa point yang korang nak tanya atau nak diborakkan, non-low, apa-apa lagi korang nak tambah? Aku rasa apa yang aku nak cakap is that I'm glad that this happened. Kita dapat get together. I think this is something macam new jugalah for the podcast punya team. Sebab selalunya kita buat bertiga je apa semua. The last 2 episodes baru kita randomly panggil guest asshole lah, macam Betty cakap tadi. Betty cakap dekat aku tadi, dia cakap agak kurang hasam tapi memang okey lah, tak apalah. I join lah the podcast. Sebab macam apa kita buat sebelum ni is that kita just get into the Zoom call, kita dah ada dalam ni, and then kita spam the link to orang ramai-ramai. Siapa yang join itulah dia jadi kita punya guest. Betul. Just to make things interesting, and I think tonight has been very interesting. Boleh buat 2.0. Mungkin boleh. Thank you. So thank you very much guys. Macam Pak La, Zal dengan Betty kan for joining us. Thank you for having me. Eva juga. Terima kasih Eva. Okay, Eva tadi dah WhatsApp aku, dia kata next episode K-pop special lah guys. Ready? So nanti Eva aku dah jadi nampak orang joget lah tu. Aku dah nampak orang joget lah tu. Aku macam biasa orang panggil aku GD, Big Bang. Nampak dia GD Nampak dia GD. Jauh punggung dari api. Okay, macam itulah orang kata apa, cerita merdeka kita berbeza-beza kan. So tapi orang kata ada satu outcome juga hopefully macam
if we can come this pandemic and it become orang kata apa endemic dia akan jadi endemic. Aku harap dia takkan mematahkan semangat kita sebagai orang Malaysia. Aku tahu semangat kita sebagai orang Malaysia dah semakin kendur dibandingkan dengan negara yang lain. So insyaAllah kita ni sebagai perintis di masa yang akan datang, atau anak-anak kita, anak kita hopefully still lagi merasai kemerdekaan ni macam mana untuk diorang kecapi, untuk diorang hold setakat hari ini lah. So daripada Potang, ada apa-apa nak tambah sebelum aku umumkan keputusan akhir? Ifah sebagai CEO Potang. CEO. Dia cari apa tu? Ifah tak dia lambat lah. Aku rasa internet dia. Internet dia sangkut. Okay lah, Ifah okay lah. Dia macam cerita seniman Bujang Lapuk tu. Ifah nak bagi last conclusion untuk hari ni. Alamak. Conclusion dia, terima kasih sebab jemput kami tiba. Tak, kita tak jemput siapa-siapa. This is a collaboration. Terima kasih atas collaboration ini. Okay ke? Yes, terima kasih. And then, hi korang. Apa mana? Tadi dia tak ada. Ni sekarang Ifah baru masuk ni. Boleh, Pak Lah wakil. Yeah, I guess it's a great collaboration. Sebab aku rasa dekat Malaysia macam tak, sebab podcast industri podcast scene podcast dekat Malaysia ni kecil je kan. Ini pun aku baru discover korang punya podcast ni, which is good lah kan. Kalau tak aku selalu dengar macam overseas punya Singapore, Singapore support local. Kan aku dengar podcast Kentang, aku dengar ada few lah. Lepas tu macam it's a great idea, it's a great collaboration, and hopefully insyaAllah ada rezeki kita, insyaAllah guys boleh lagi kita record lagi, and maybe we just macam tak payah set tema ke apa, kita terus masuk, kita sembang sampai kita puas. Itu kepakaran podcast. Itu seronok agak tu. Sembang sampai 3 jam. Itu benda yang podcast buat lah. So kalau kita buat live lah nak buat benda time tu boleh. Actually kita orang nak jemput Potang ke studio kita orang juga untuk record salah satu episod kalau ada masa, and PKP ni dah tak ada, insyaAllah. Boleh. Yeah, that would be great lah sebenarnya kalau dapat buat dekat studio when we manage to get back to the studio. Okay, for our next guest, kita tutup Potang dulu. Zal, ada apa-apa nak cakap? Thanks korang. Thanks sebab suka I punya lagu kat SoundCloud Masih? Ya, boleh discover lepas ni. Nampak tak aku ada peminat kau? Aku cekik juga aja Okay. So thank you, and sebab tu lah podcast dekat Malaysia pun tengah nak hype up kan. So ini adalah salah satu alternatif yang baik, dan korang teruskan. Because there are so many things yang kita kena talk about, because legend kita tahu malas membaca, so this is the alternative juga. Takkan malas mendengar lagi kan. Somehow we don't know. Betul. And good luck pada korang kaki-kaki podcast yang ada ni di Malaysia, and masih lagi belajar. Yes, teruskan explore, because we need to apa orang kata catch up those things lah. Yep. Betul. Selamat berkarya. Thank you. Okay, kita kembali ke podcast untuk Betty, guest kita. Terima kasih banyak Betty. Thank you very much. Thank you for having me. Any last word? Majulah podcast dan podcast untuk negara. Hiduplah Betty. Kita akan sokong Betty menteri seterusnya. Lo dengan Non? On aku punya side, very many, thanks to everyone who's actually here to collaborate. I think it's very fun. It's been quite some time since, I think the three of us, or me individually, has interacted with, quite a number of people. I think it's very fresh. I think it's very fun and exciting as well. The age group pun aku rasa ngam, at least from the 20s and up to the 30s. Kan? So it's something very good. Hopefully we can look into this collaboration in the future again. 20s ada, 30s ada meh? Siapa? Aduh, dia ni. Kau ni. Engkau hari ni kau seronok tau. Hari ni kau seronok. Kau tunggu. Selamat gagu. Kau tunggu.
Okay, betul. Bagi tu kau. Okay. Aku rasa sekejap ni, keputusan belum bagi lagi. Tutup dah. Keputusan. Aku tutup dulu. Sabar, sagi aku buat outro yang aku start terus. tadi. Sebab Potang kena buat outro untuk dia punya podcast. So ni macam aku yang conclude. start tadi. Tak, tutup conclude tadi kan aku yang start dulu. Oh ya kan? Aku yang mulakan. Aku okey lah. Okay, sedang aku nak cakap, okay, on behalf of my podcast, terima kasih banyak untuk Potang juga sebab sudi luangkan masa, sudi luangkan orang kata muka-muka cute-cute korang untuk kita orang masukkan dalam kita YouTube channel. Hopefully ramai orang tengok, hopefully ramai orang suka, dan kita akan move forward to another episode, another collaboration. Kena letak muka Ifa banyak sikit baru orang tengok banyak kot. Ifa kan K-pop, mesti ada ramai peminat. Kita kena maju. Ifa, I suka K-pop juga. Okay, keputusan akhir. Drum roll sikit. Jangan kecewa jangan bersedih hati. Alah, keputusan akhir. Oh shit. Let's close. Number 9. I like that number. Jal dengan Din, aku rasa korang kena upgrade korang punya Unify whatever is going on lah. Sebab kita orang sebut tadi orang tak dengar. Memang tak dengar. Sebenarnya korang silap. Sebenarnya ini bukan markah akhir. Sebenarnya keputusan akhir. Kalau korang boleh macam puji-puji aku ke apa, aku akan mungkin tiba-tiba bagi 100. Mungkin boleh tambah sikit lagi. Aku rasa. Kau tengok tak? Podcast aku pun tak sokong aku. Aku rasa nanti the one yang kita boleh buat in real time would be nanti bila kita dah get back into the studio. So that would be nice, you know? Yeah. So probably kita boleh invite semua orang balik. Suka Nika kat studio. Betul. Tu kelakar. Banyak game we need to record in the studio, we need to jam some music and whatnot. Ya betul. Kita tak terima ambil banyak, 500 je untuk satu episode. Oh, cakap pasal jam dalam studio, Betty is a singer juga. Dia nyanyi dengan aku dulu before USM Jazz Band. Semua orang ni ada seni lah dalam ni. Zal pun in the background pun aku nampak sebiji gitar kat situ juga. Zal is an artist tau, dia painter. Semua orang semua orang kan. Even Pala is a musician. Pala musician. Aku je kerja bank. Pun kerja bank. Don't feel left out. Okay kan. Feel left out. Pak Lah duduk mana Pak Lah? Aku duduk Ceras. Ya. So maknanya kita ni actually walaupun kita berbeza-beza tapi kita serumpun juga. Ya cewah. Tapi Zal kat Johor sekarang. Zal kat Johor. Tak apa, masuk aku kita semua ada minat yang sama. So Zal is a painter kan? I am what not. Faizal pernah beli buku my book yang dalam tu Zal lah. Betul. Okay. So very nice. Korang boleh try beli kat buku siapa yang boleh beli. Lo singer, Betty pun singer. Non tak istilahnya Non M. Nasir. Dia singer songwriter. Dia sama sifu aku, sumpah. Dia memang sifu. Aku tengok dia main gitar dengan Lo, kalau dia nyanyi aku macam tu ya. Berdarah hidung. Tak ada sampai berdarah hidung. Dengan dia orang takkan berdarah hidung. Aku appreciate dia orang punya Cakap je lah ya. Aku appreciate dia orang punya seni lah. Terima kasih banyak-banyak guys sebab memberi kontribusi kepada seni dengan orang kata apa still ada minat dalam seni ni walaupun kita mungkin berbeza-beza cabang tapi dia tetap seni juga. So since tak ada siapa lagi nak tambah, ada juga Lo, Non? Nak outro? Okay, Din dah biasa outro. Okay, so So for those yang nak dengar podcast ni, for podcast Kentang, siapa yang nak dengar boleh dengar kat Spotify, and podcast pun ada dekat Spotify kan, and can check out them dekat YouTube. And for this episode, kenapa aku cakap last kali lah, untuk episode ni kalau siapa dengar dekat Spotify and macam tak puas hati and nak tengok video, you can check out Podcast punya YouTube channel, and don't forget to follow Podcast dengan Potang punya IG, which is Podcast Kentang and Podcast. Correct. Yes, so thank you very much to thank you so much. siapa yang dengar and siapa yang tengok. Selamat Hari Merdeka. We can collab again soon. So thank you. Bye. Bye guys. Bye guys.